tidak ke Inggris ataupun sebulan Inggris, tapi bagus ataupun pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala yang dicegahnya, agar tergolong sebagai orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Allah sungguhnya menjadi pakutian yang besar. Dan juga minggu ini kesatuan umat pertahanan negara. Jemaah-jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu anugerah besar yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah nikmat kemerdekaan dan pembentukan Persekutuan Malaysia yang menyatu padukan wilayah semenanjung tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Persekutuan Malaysia terbentuk pada 16 September 1963 yang kita abadikan sebagai Hari Malaysia. Peristiwa ini adalah titik penting dalam sejarah tanah air kerana sistem persekutuan atau federalisme sebagai dasar penyatuan dan kemajuan negara. Bagaimanapun, kemerdekaan dan berbagai nikmat lain kita kecapi hingga hari ini bukan datang dengan mudah. Ia adalah hasil pengorbanan darah, keringat dan air mata para pejuang terdahulu. Atas kenyataan ini, kita bukan saja wajib mensyukuri nikmat ini, malahan kita perlu bertanggung jawab mempertahankan serta memelihara kelangsungan negara ini yang aman, stabil dan berdaulat. Saudara jemaah sekalian, hakikatnya kita sebagai umat Islam harus terus bersatu padu dengan berpegang teguh dengan tali Allah yakni Islam dan mengelakkan perpecahan. Ini adalah antara mahfum firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 103 yang disebutkan pada mukadimah khutbah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenalilah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Penghayatan terhadap firman Allah ini penting dan relevan mengingati bahwa sejarah kejatuhan Empire Islam terdahulu seperti Abbasiyah dan Utsmaniyah berpunca daripada perpecahan, kelemahan iman dan pemimpin yang tidak amanah.
Jangan biarkan sejarah hitam ini melanda umat Islam dan negara kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah sekalian. Tambahan pula kita masih dalam rangka memperingati hari Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada baiknya diimbas kembali sepintas lalu langkah yang diambil oleh baginda dalam menyatu padukan berbagai suku dan puak bagi menjamin kelangsungan negara Madinah. Sewaktu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baginda berdepan dengan sebuah masyarakat yang berbilang kaum, suku, agama dan budaya, termasuk orang Muhajirin, Ansar, Yahudi, Nasrani, bahkan kelompok munafik. Namun dalam tempoh singkat, baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatu padukan mereka atas limpahnya petunjuk dan izin Allah Subhanahu wa taala. Formula yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih relevan hingga hari ini dalam membentuk kesatuan rakyat majmuk seperti Malaysia. Justru itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan terbaik bagi seluruh umat manusia. Antara langkah awal yang diambil oleh Rasulullah SAW dalam menyatu padukan masyarakat Madinah sebagai sebuah negara yang harmoni, aman, maju dan adil adalah seperti berikut. Pertama, membentuk sebuah dokumen bertulis yang menjadi perjanjian rasmi antara semua kelompok di Madinah yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Antara lain, piagam ini menegaskan semua rakyat Madinah adalah satu ummah, walaupun berbeda agama, suku, kabilah dan sebagainya. Mereka mempunyai hak dan tanggung jawab bersama dalam mempertahankan Madinah. Segala bentuk konflik yang berlaku hendaklah diselesaikan secara aman, tanpa sebarang provokasi dan intimidasi dalaman. Falsafah Piagam Madinah ini adalah untuk mendidik dan menyatukan semua pihak atas prinsip keadilan, kerjasama dan keamanan. Kedua, menanam nilai persaudaraan dan mendamaikan puak yang bertelingkah. Langkah ini sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Rasulullah SAW bukan sekadar menyatukan golongan yang seagama, bahkan juga membina jaringan sosial antara mereka, berkongsi rumah, rezeki dan tanggung jawab. Keutuhan masyarakat bermula dari hati yang bersatu, bukan semata-mata bergantung pada sistem luaran. Ketiga, memimpin berasaskan kebijaksanaan dan keadilan. Tindakan ini bertepatan dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua senantiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu wa taala lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Pemimpin yang bijaksana dan adil mampu menyatukan rakyat, walaupun berbeza latar belakang. Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinan inklusif, adil dan berintegriti. Baginda tidak berat sebelah walaupun terhadap musuh baginda sendiri. Langkah keempat yang diambil Rasulullah SAW ialah menitik beratkan soal komunikasi, pendidikan dan dakwah secara berhemat. Sebagaimana sirahnya, baginda SAW tidak membina perpaduan hanya dengan perjanjian atas kertas, tetapi juga melalui dakwah, dialog dan pendidikan berterusan. Pendekatan ini selaras dengan saranan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud,
Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat ajaran yang baik. Seiring langkah itu, Rasulullah SAW menganjurkan amalan bermusyawarah dan sikap terbuka atau berlapang dada. Baginda sentiasa mengamalkan syura, yakni perbincangan dalam keputusan penting, termasuk melibatkan kaum bukan Islam. Kesatuan dan perpaduan akan terbina apabila semua pihak diberi ruang serta peluang untuk bersuara dan menyumbang melalui mekanisme syura. Ini menimbulkan perasaan dihargai dan dipercayai kepada semua pihak. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, menyimpulkan perlu ditegaskan bahawa perintah Rasulullah SAW membuktikan kesatuan umat dan kelangsungan negara bukan mustahil dicapai meskipun berlatarkan anutan agama yang berbagai. Kita perlu bergerak ke arah kesatuan hati dan matlamat, bukan slogan semata. Jangan biarkan apa jua perbezaan yang wujud alasan untuk saling bercakap, tetapi jadikan ia sebagai kesempatan untuk memberi semangat toleransi dan kebijaksanaan dalam berwawancara kelangsungan negara Malaysia. Bertindakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul dan para pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah. Farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantahan yang berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah Al-Quran dan surah Rasulullah SAW. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موافق الضارعين وإنا لإخوانك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله معكم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعطي الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كقوله yang maha mulia serta berduka bersama yang dipertuan Agong. Wakadari
Tuhan yang terutama yang berdoa Nabi Sabah. Waj'al lahumma hadhil baldah wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutma'innah innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi Barat Palestin. Kasihani dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat yang kurus dan jauhi kami dari sifat yang keji. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqomah, mendirikan sholat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridha. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.